Okey, kepada anda semua para penonton sekalian, untuk video kali ini saya akan membawa kelainan sedikit, iaitu teknik dan taktik untuk menghidupkan api. Dia lebih kepada survival. Untuk menghidupkan api secara menggunakan bahan-bahan daripada semula jadi tanpa menggunakan mancis ataupun lighter, ya. Saya harap video pada kali ini boleh mendatangkan manfaat kepada anda semua. Contohnya kalau kot-kot lah, kalau kita sesat dalam hutan kan, ataupun terdampar dekat pulau ke apa ke. Dah lah terdampar kat pulau, sesat kat hutan, lighter pula hilang. Mancis pula basah. Tengok-tengok tinggal parang je. Sebenarnya dengan parang tu kita boleh buat api. Nanti saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan cara dia satu persatu sehingga api itu dipadamkan sebelum kita tinggalkan tempat tersebut. Tapi sebelum kita buat api, kita kena buat persiapan dahulu, iaitu kita kena kumpulkan bahan-bahan seperti kayu-kayu. Yang ni kita kumpulkan kayu-kayu kecil. Kayu-kayu kecil ni penting untuk hidupkan api daripada permulaan. Kalau kita bakar terus dengan kayu-kayu besar tu sampai ke petang tak terbakar. Jadi kita kena kumpul kayu-kayu kecil dahulu. Kumpul, tentukan kayu tu kering. Walaupun hari hujan tapi tetap boleh kumpul. Tetap boleh kumpul sebab dalam kayu tu sebenarnya kering, yang basah tu luar je. Dah dapat kayu-kayu kecil, baru kita boleh kumpulkan kayu-kayu yang besar. Tengok dekat sekeliling, kalau hutan ni banyak ni kayu-kayu, tak kira kayu ke, plastik ke, buluh ke, semua boleh kita kumpul. Daun-daun ke. Ni saya dah kumpulkan kayu-kayu ni. Okay, kayu-kayu kita dah kumpul. Yang ni adalah yang dekat pokok kelapa tu, yang balut dekat atas pokok dia tu, bukan yang sabut kelapa. Sabut kelapa tu pun boleh. Yang ni bagus sebab dia ada serat-serat gitu. Dia ada fiber. Jadi kita kena jemur sampai kering. Kalau jumpa dekat pulau ke, dekat lautan ke, boleh kumpul. Benda-benda macam ni. Lepas tu kita ada lalang. Yang ni adalah lalang ataupun rumput kering yang saya dah kumpulkan tadi untuk dijadikan umpan api. Lepas tu satu part yang paling penting iaitu untuk mencari bahan pemula. Bahan pemula iaitu fire starter. Kita boleh gunakan ni daripada pokok muding. Ini pokok muding ni. Okey, pokok muding ni dia punya badan dia tu, dekat badan dia tu, batang dia tu ada sejenis serbuk. Dia seperti kapas tau. Bila kita kupas, tengok ni, saya cubit sikit. Nampak? Yang benda ni lah sebenarnya api cepat menyambar. Walaupun terkena sedikit saja spark, api boleh kekal dekat situ. Jadi saya kupas dulu. Okey, anda boleh kikis, pakailah buluh ke, pakai parang ke, pakai tangan ke, tak kisah. Dan nak pakai sudu pun boleh. Boleh kikislah pakai apa pun yang ada kat tangan tu. Nampak dia akan keluar serbuk. Dia bukan serbuk, dia jadi macam fiber, macam kapas. Gentian. Ini memang cepat menyambar ni. Kena sikit saja spark tu, dia akan kekal dekat situ. Dan nanti kita akan tiup, api itu terus akan membesar dan kita masukkan dekat lalang tadi tu. Banyak ni pun dah cukup. Jom kita mulakan proses membuat api. Dia punya serabut-serabut ni pun saya ambil. Ni berguna nanti ni. Ni boleh jadi umpan api ni. Kita ambil, kita boleh simpan. Ambil yang ni. Bahan-bahan serta persiapan untuk menghidupkan api tanpa menggunakan lighter telah pun disiapkan. Kayu dah ada, kayu kecil dah ada, kayu besar dah ada, umpan api dah ada. Okey, sekarang jom kita mulakan. Kita mulakan dengan menggunakan batu dan parang untuk menghasilkan spark ke atas ke atas bahan-bahan yang saya dah sediakan tadi. Okey, tengok. Lepas ni batu ni, ni batu. Yang ni pula parang. Okey, parang ni kita tengok. Kita ketuk di bahagian besi. Kita pulanglah, nak pakai depan parang pun boleh, pakai belakang parang pun boleh. Tetapi parang saya ni yang depan ni paling banyak spark, yang belakang tu kurang. Tu saya gunakan depan. Lantak lah, rosak-rosak lah, beli baru lah parang Kalau anda perasan kan, dalam survival kit yang kita beli tu, dalam tu ada magnesium bar. Yang tu lagi banyak dia punya spark kalau banding dengan parang. Parang ni pun boleh.
Tapi kalau dah tak ada manajemen bar tu, kita pakai parang lah. Tak ada rotan, akar pun berguna. Tengok ni, setelah berapa lama pun tak hasilkan api lagi, tak apa. Dia memerlukan kesabaran yang tinggi. Kita ketuk lagi. Susah ketuk ni. Lenguh tangan. Kita ketuk. Tengok berapa banyak spark yang dihasilkan tu. Penat bai. Sampai sekarang tidur lagi. Tak apa, kita ketuk lagi. Ketuk ya. Memang kena sabar ni. Ianya memerlukan kesabaran. Kena tangan. Sakit betul lah. Apa benda tu? Kena tangan ni. Okey. Tu ada spark tu. Mana tadi spark tu? Ni jatuh rupanya. Okey, tak apa. Dah ada, dah menyambar sikit, cukup lah. Dia menyambar sikit. Kecil api tu kita letakkan di atas tinder tu tadi, ataupun di atas umpan api serbuk yang saya buat tu. Kita letak kat situ. Berjaya kita dah ada api, nampak tak? Selepas kita tiup, pening kepala saya tiup ni, dah dapat api. Baru kita masukkan rumput kering tadi. Kalau tak ada rumput kering, daun kering pun boleh. Rumput kering dan lepas tu kita letakkan kayu-kayu kecil, batang-batang ranting-ranting kering yang kita kumpulkan. Ingat daripada kecil, barulah letak kayu-kayu yang besar. Kayu-kayu yang kecil tadi dah membakar, dah ada dia punya pembakaran, baru boleh kita letak kayu-kayu yang lebih besar. Barulah kita dapat satu unggun api yang kecil. Kalau nak lagi besar, contohnya kalau masa start lautan tu kau nak memburu kan, dapatlah zirafah ke, kuda belang ke, nak buat steak, senang. Takkan aku nak makan mentah-mentah, jadi kena belajar lah cara buat api kan. Ni unggun ni. Lepas ni saya akan letakkan kayu-kayu yang lebih besar. Nanti tengok dia punya api tu akan naik. Sakit tangan, dah luka dah ni. Memang sakit. Parang pun dah rosak dah. Tapi tak apalah, nanti kita boleh asah parang tu balik. Pakai batu je, tak salah pun. Yang penting kita dapat api. Api tu penting tu. Lepas tu baru kita boleh asah parang untuk pergi memburu dan sebagainya, potong-potong kayu ke apa ke. Sebelum kita tinggalkan tempat kita buat api tadi, tentukan api tersebut dipadam sepenuhnya. Beres.